Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah hari ini kami daripada kumpulan Raudatul Qiyadah ingin mempersembahkan video kami pada kali ini berkenaan tajuk penghayatan akhlak dan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan seorang Muslim sebagai khalifah. Jadi, perkara yang kami akan bentangkan dalam video kali ini, yang pertama ialah pengertian akhlak. Yang kedua ialah bahagian-bahagian akhlak. Yang ketiga ialah sifat utama Nabi Muhammad SAW. Yang keempat ialah konsep khalifah. Yang kelima, sunnah dalam kehidupan seharian kita. Yang keenam, menjadi khalifah melalui akhlak yang terpuji. Yang ketujuh ialah pengajaran. Yang kedelapan, akhlak mulia. Seterusnya ialah sunnah Rasulullah SAW. Yang kesepuluh, keadilan dan kesejahteraan sosial. Dan akhir sekali ialah kesimpulan. Baiklah, kita pergi ke pengertian akhlak terlebih dahulu. Apa itu akhlak? Akhlak dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab iaitu khuluq yang memberi makna perilaku, budi pekerti atau tabiat. Kata ini berkaitan dengan sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang yang terlihat dalam tindakan seharian. Manakala dari segi istilah, akhlak merujuk pada perilaku atau sikap seseorang yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang baik atau buruk berdasarkan ajaran agama, budaya atau sistem nilai lainnya. Dalam konteks Islam, akhlak mengacu pada perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam yang meliputi hubungan antara manusia dengan Allah, iaitu hablum minallah, hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas, serta hubungan dengan lingkungan sekalian makhluk yang lain. Dalam pemahaman yang lebih mendalam, akhlak bukan hanya tentang perbuatan lahiriah, tetapi juga niat yang ada di sebalik perbuatan tersebut. Contoh akhlak yang baik dalam ajaran Islam termasuk kejujuran, kesabaran, kasih sayang dan keadilan. Sebaliknya, akhlak yang buruk biasanya mencakup perilaku seperti kebohongan, keangkuhan dan iri hati. Baiklah, kita pergi ke jenis-jenis akhlak. Akhlak terbahagi kepada dua, iaitu mahmudah dan mazmumah. Apa itu akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah ini adalah dari segi istilah Islam merujuk kepada perilaku atau akhlak terpuji dan mulia yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Akhlak bererti tingkah laku atau moral, sedangkan mahmudah bererti terpuji. Akhlak mahmudah adalah segala bentuk sifat atau perilaku yang baik yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah serta sikap baik terhadap sesama manusia. Manakala akhlak mazmumah pula adalah perilaku atau sifat buruk yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Istilah mazmumah berasal dari kata Arab bererti tercela atau buruk. Sifat-sifat ini dianggap merosakkan keimanan, hubungan dengan Allah serta hubungan sesama manusia. Baiklah, kita pergi ke contoh daripada akhlak mahmudah. Mana kat sini saya senaraikan 6 contoh akhlak mahmudah. Yang pertama ialah sabar. Bersabar dalam menghadapi ujian dan kesulitan. Dalam kehidupan ini banyak benda yang Allah berikan kepada kita, ujian yang Allah berikan kepada kita. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah, Allah menguji seseorang itu tanpa mengikut kemampuannya. Dari segi itu, manusia sebagai manusia, kita perlulah bersabar dalam menghadapi ujian dan kesulitan tersebut, kerana di sebalik ujian itu sebenarnya
kita mampu untuk hadapi benda tu. Tapi kita kena sabar. Seterusnya, syukur. Syukur atas nikmat Allah. Allah dah berikan banyak benda dalam kehidupan kita, jadi kita kenalah bersyukur dengan mentaati perintah Allah. Seterusnya, ikhlas. Ada salah satu contoh akhlak mahmudah, iaitu ikhlas dalam melakukan sesuatu dengan niat yang tulus tanpa mengharapkan sebarang balasan. Seterusnya, pemaaf. Memaafkan kesalahan orang lain. Tak mudah untuk memaafkan kesalahan orang yang telah sakitkan hati kita, tapi akhlak mahmudah ini, pemaaf ini merupakan salah satu akhlak mahmudah yang boleh kita ikuti. Seterusnya ialah jujur. Jujur dengan berkata dan berperilaku sesuai dengan kebenaran. Akhir sekali ialah adil. Bersikap adil dan tidak berat sebelah. Okey, di sini akhlak mahmudah ni sangat perlulah untuk umat Islam terapkan, kerana akhlak-akhlak ini mencerminkan kepribadian seseorang Muslim yang baik dan mulia, serta memperkuatkan lagi hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Hablu minallah wa hablu minan nas. Seterusnya, contoh-contoh dari akhlak mazmumah, iaitu ada beberapa contoh yang telah saya senaraikan. Antaranya ialah hasad dengki ataupun iri hati, yang mana tidak senang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan atau keberhasilan. Seterusnya, takabur ataupun boleh dikenali sebagai sombong, merasa lebih tinggi, lebih baik atau lebih hebat daripada orang lain. Ketiga, riak. Melakukan sesuatu, khususnya ibadah, dengan tujuan ingin dipuji atau dilihat orang lain. Yang keempat, ghibah. Mengumpat. Membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Kelima, fitnah. Menyebarkan informasi palsu atau memburukkan nama orang lain. Dan last sekali, zalim. Bertindak tidak adil atau menyakiti orang lain tanpa alasan tertentu. Sifat-sifat ini dilarang dalam Islam kerana boleh merosak hubungan manusia dengan Allah. Dan bukan itu saja, dia juga dapat merosakkan hubungan sosial di antara sesama manusia. Oleh sebab itu, sebagai seorang Muslim, dianjurkan atau digalakkan untuk selalu berusaha menghindari akhlak mazmumah dan sentiasa memperbaiki diri menuju ke akhlak yang lebih baik dan lebih mulia. Seperti yang kita ketahui bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan landasan moral dan sebagai teladan pada seluruh umat manusia, yang mana baginda mempunyai akhlak yang dikagumi dan sangat mulia untuk diikuti. Di mana terdapat 4 sifat utama yang disebut sebagai sifat-sifat wajib pada Nabi yang ada pada Nabi Muhammad SAW, iaitu yang pertama, as-siddiq. Siddiq yang bererti jujur atau benar. Nabi Muhammad SAW selalu berkata jujur dan benar dalam setiap perkataannya. Baginda tidak pernah berbohong, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi Nabi. Kejujuran ini adalah fondasi utama dalam menyampaikan wahyu Allah. Sifat ini juga membuatkan masyarakat Mekah memberikannya gelaran Al-Amin, iaitu yang dapat dipercayai. Siddiq tidak hanya bererti jujur dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan, niat dan janji. Seterusnya, sifat Nabi yang kedua ialah amanah, iaitu dapat dipercayai. Amanah bererti dapat dipercayai atau bertanggungjawab ke atas satu perkara. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW selalu menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya, baik dalam hal keuangan, tugas atau pesanan.
Baginda selalu melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Tidak pernah menyalahgunakan kepercayaan orang lain. Salah satu contoh terkenal adalah ketika Nabi Muhammad SAW masih menyimpan harta kaum Quraisy yang dititipkan kepadanya, meskipun mereka ini adalah musuh-musuh baginda sendiri. Amanah juga mencangkum integriti dalam menjalankan misi kenabian. Yang ketiga, tabligh, iaitu membawa maksud menyampaikan. Tabligh ialah menyampaikan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan seluruh wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menyembunyikan sedikit pun apa yang telah diterima olehnya. Baginda menyampaikan pesanan Islam dengan jelas dan tegas, tanpa menambahkan atau mengurangi sesuatu dari wahyu yang telah diturunkan kepadanya. Dalam tabligh, dalam menyampaikan, Nabi tidak hanya menyampaikan pesanan dengan kata-kata, tetapi juga dengan contoh nyata dalam kehidupannya seharian. Akhir sekali, sifat yang ada pada Nabi Muhammad SAW ialah Al-Fatanah yang membawa maksud kebijaksanaan. Nabi Muhammad SAW memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam pelbagai aspek, baik dalam menyelesaikan masalah, berdakwah, memimpin maupun dalam berinteraksi dengan orang lain. Kebijaksanaan baginda tidak hanya mencakup pengetahuan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan spiritual. Dengan kebijaksanaan ini, Nabi Muhammad SAW mampu mengatasi pelbagai rintangan dalam dakwahnya, baik yang datang dari luar maupun dari dalam umatnya sendiri. Dia mampu untuk menyelesaikan masalah yang dia mampu untuk menyelesaikan masalahnya yang dihadapi olehnya dengan kebijaksanaan yang baginda ada. Jadi di sini saya ingin merumuskan bahawa keempat-empat sifat ini, iaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatanah, adalah sifat-sifat mulia yang menjadi teladan bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan seharian, di mana sifat-sifat ini menunjukkan kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan pemimpin umat. Akhlak Rasulullah SAW sangatlah luhur dan menjadi teladan bagi setiap Muslim umat Islam dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang bermaksud, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Di sini ialah saya dapat mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW menjadi contoh teladan yang baik bagi umat Islam dengan mempunyai akhlak yang mulia dan terpuji. Seterusnya saya akan menyambung perbincangan berkaitan penghayatan akhlak dan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan Muslim sebagai seorang khalifah. Jadi sebelum itu, mari kita fahami dulu apakah yang dimaksudkan dengan konsep khalifah ni. Dalam Islam, setiap Muslim diberikan tanggungjawab sebagai khalifah di atas muka bumi ini, sebagaimana yang telah Allah firman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-70. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة, yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi di sini kita dapat melihat bahawa menjadi khalifah ni bukan sekadar menjadi pemimpin, tetapi juga menjadi pengurus dan penjaga kepada persekitaran kita. Jadi seorang khalifah ni bertanggungjawab untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, menjaga amanah dan mengatur kehidupan berasaskan nilai-nilai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apakah peranan akhlak dan sunnah ni dalam kehidupan kita sebagai seorang khalifah? Untuk menjalankan tugas sebagai seorang khalifah, seorang Muslim perlulah menghayati akhlak dan sunnah Rasulullah ni.
Ini kerana baginda diutus sebagai contoh teladan yang terbaik seperti yang Allah telah firman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa sunnah dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membentuk asas kepada cara hidup seorang Muslim itu, dan dengan menghayatinya bermakna kita menjadikan setiap tindakan kita ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang sebenar. Seterusnya, kita perlulah menjadikan sunnah itu sebagai satu rutin dalam kehidupan kita, sebagai satu panduan untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ni meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Tak kiralah dari segi ibadah sehingga ke aspek sosial, ekonomi dan juga muamalat. Jadi sunnah Rasulullah bukan sekadar perbuatan, tetapi juga cara kita berfikir, cara untuk kita menilai sesuatu, untuk meniatkan sesuatu dan pendekatan terhadap kehidupan kita. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik daripada kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, apakah contoh-contoh sunnah yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita? Yang pertama ialah senyum. Senyum sebagai satu sedekah. Senyum adalah salah satu sunnah yang kelihatan mudah tetapi membawa makna yang besar dalam mengeratkan hubungan kita sesama manusia yang lain. Dalam hadis Rasulullah iaitu janganlah kamu meremehkan kebajikan sekecil apapun walaupun hanya dengan menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menekankan betapa pentingnya sikap positif dan ramah dalam pergaulan seharian kita dengan manusia yang lain. Seterusnya, Rasulullah juga sangat mementingkan penjagaan kebersihan. Baginda bersabda, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi kebersihan itu meliputi aspek diri, pakaian, persekitaran dan tak lupa juga hati kita sendiri. Dengan menjaga kebersihan, kita dapat menjaga kesihatan diri kita, kesihatan masyarakat sekeliling kita serta menunjukkan keindahan Islam. Kerana kalau seseorang tu kotor, tak menjaga kebersihan, siapa je yang nak dekati dia kan? Yang terakhir sekali ialah menjaga adab makan dan minum. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk makan dengan tangan kanan, tidak makan berlebihan dan sentiasa membaca doa sebelum dan selepas makan. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, ayat yang ke-31, Allah berfirman, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. Dan makanlah serta minumlah dan janganlah berlebihan. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebihan. Sunnah ini mengajarkan kita untuk bersifat sederhana dan sentiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ialah pengamalan sunnah dan peranan sebagai seorang khalifah. Dengan menghidupkan sunnah ni, setiap perbuatan kecil kita akan membawa kepada keberkatan dan nilai ibadah. Ini mencerminkan tanggungjawab kita sebagai khalifah yang menyebarkan kebaikan dan kesejahteraan di atas muka bumi ini. Seterusnya ialah macam mana kita nak menjadi khalifah melalui akhlak yang terpuji yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai role model, sebagai contoh utama kita. Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang terbaik untuk kita ikuti dalam menunjukkan akhlak yang mulia. Akhlak baginda adalah manifestasi praktikal daripada ajaran Al-Quran sebagaimana yang telah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Akhlak baginda ialah akhlak Al-Quran. Jadi apakah contoh akhlak Rasulullah yang boleh kita cuba untuk ikuti dalam kehidupan kita ni? Yang pertama ialah bersabar dalam menghadapi ujian. Sabar ni adalah salah satu sifat yang paling menonjol dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika baginda menghadapi pelbagai ujian seperti dihina, disakiti, diancam, baginda tetap bersabar. Ada banyak kisah, ada banyak sirah yang kita dengar betapa sabarnya Rasulullah ni. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-35, "Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul." Yang bermaksud, maka bersabarlah kamu sebagaimana kesabaran yang ada pada Rasul yang memiliki keteguhan hati. Jadi, bila kita menghayati sifat sabar ni, kita dapat mengetahui bahawa sifat sabar ini amat penting sebagai seorang khalifah. Kerana ia melatih diri kita untuk tetap tenang dan positif dalam menghadapi cabaran dalam hidup kita ni. Seterusnya ialah menjadikan kejujuran sebagai asas integriti diri kita sendiri. Baginda Rasulullah SAW dikenali sebagai Al-Amin atau yang terpercaya kerana kejujurannya yang tiada tandingan. Yang kejujuran ni adalah asas kepada membina kepercayaan dan kredibiliti terutamanya dalam kepimpinan. Dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari golongan kami. Menunjukkan betapa Rasulullah tegaskan kita kena bersikap jujur kerana itu adalah sifat seorang khalifah untuk memimpin dengan adil dan memperoleh penghormatan serta kepercayaan daripada masyarakat. Yang seterusnya ialah keberanian dalam menegakkan kebenaran. Rasulullah sentiasa tegas dalam mempertahankan prinsip Islam dan tidak pernah gentar untuk menghadapi apapun ancaman yang menghalang baginda. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Yang bermaksud, dan katakanlah kebenaran daripada Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang ingin ingkar, maka biarlah dia mengingkari. Ini mengajarkan bahawa seorang khalifah ni perlu berani dalam mempertahankan keberanian walaupun berhadapan dengan cabaran atau tentangan yang menghalang diri kita. Yang terakhir sekali, amalan akhlak dalam kehidupan seharian. Sifat-sifat yang telah saya sebutkan tadi ialah asas kepada setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang Muslim. Dengan mengamalkan akhlak Rasulullah SAW, kita bukan sahaja boleh membina sebuah peribadi yang mulia, tetapi juga memberi contoh yang baik kepada masyarakat, seterusnya menyambung kesejahteraan dan keharmonian umat. Dan tak lupa juga kita boleh menarik golongan bukan Islam untuk menghayati Islam dan masuk ke dalam agama Islam dengan menunjukkan akhlak yang terbaik. Dan kesimpulannya bagi pembentangan saya, kita perhayatan akhlak dan sunnah Rasulullah ni ialah kita perlu jadikan perhayatan akhlak dan sunnah sebagai kunci untuk kita berjaya dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW adalah contoh teladan yang sempurna dengan menghayati dan mengamalkan akhlak serta sunnah baginda adalah kunci kepada
untuk menjalani kehidupan kita sebagai seorang khalifah yang berjaya. Selain itu, sunnah dalam pembinaan masyarakat, sunnah ni tidak hanya berfokus kepada individu sahaja, tetapi juga mengajar cara kita untuk berinteraksi dan berhubung dengan masyarakat sekeliling kita. Ia juga menggalakkan kita untuk saling menghormati, berkasih sayang dan bersikap adil dalam kehidupan seharian. Jadi kesimpulannya, dengan mengamalkan akhlak yang baik dan mengamalkan akhlak yang baik adalah dan sunnah Rasulullah adalah asas dalam menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah untuk membawa rahmat, keadilan dan juga kesejahteraan kepada seluruh alam. Sebagaimana yang telah Allah firman dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-107, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutuskan Nabi Muhammad itu, Rasulullah SAW itu, melainkan untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Jadi, marilah kita semua berusaha untuk mencontohi akhlak dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW ini dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan cara ini, kita dapat menjalankan amanah sebagai seorang khalifah dengan sebaik mungkin untuk menyebarkan kebaikan dan seterusnya memperoleh keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan dengan isi yang seterusnya, iaitu akhlak mulia sebagai asas kepimpinan, menegakkan sunnah Rasulullah SAW dan keadilan dan kesejahteraan sosial terhadap golongan lemah. Penghayatan akhlak dan sunnah Rasulullah SAW merupakan teras penting dalam kehidupan seorang Muslim, terutama dalam menjalankan peranan sebagai khalifah di muka bumi. Akhlak Rasulullah SAW mencerminkan ketinggian pekerti yang diutuskan Allah untuk menjadi contoh teladan kepada umat manusia. Sebagai khalifah, seorang Muslim bertanggungjawab untuk menjalankan amanah Allah dengan memimpin diri, keluarga, masyarakat dan alam sekitar berlandaskan nilai-nilai Islam. Akhlak mulia sebagai asas kepimpinan. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam menunjukkan akhlak yang mulia. Baginda dikenali dengan sifat amanah, benar, sabar, pemaaf dan lemah lembut dalam semua urusan. Akhlak ini bukan hanya diamalkan dalam peribadi baginda, tetapi juga kita ketika memimpin. Muslim sebagai khalifah wajib mencontohi akhlak baginda dengan bersikap adil, belas kasihan, jujur dan menjaga hak orang lain baik dalam hubungan keluarga, pekerjaan atau masyarakat umum. Dalil Al-Quran yang menerangkan ketinggian akhlak Rasulullah SAW sebagai contoh teladan dalam surah Al-Qalam ayat 4 ada mengatakan bahawa dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Akhlak Rasulullah SAW menjadi contoh kepada umatnya. Baginda selalu menunjukkan kesabaran, kebaikan dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Peristiwa dalam perjanjian Hudaibiyah merupakan contoh terbaik akhlak mulia baginda dalam menghadapi situasi yang tegang. Ketika para sahabat merasa keberatan untuk menerima syarat yang berat, baginda tetap bersabar dan menunjukkan sikap toleransi demi mencapai keamanan dan keharmonian. Selanjutnya, menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW merangkumi segala perbuatan, perkataan dan persetujuan baginda yang menjadi panduan hidup seorang Muslim. Sunnah ini menjadi asas dalam mengamalkan agama, bukan sahaja dari segi ibadah, tetapi juga dalam menguruskan dunia dan hubungan sesama makhluk. Dalam konteks kepimpinan, sunnah musyawarah adalah sangat penting. Rasulullah SAW sentiasa mengambil kira pandangan para sahabat dalam membuat keputusan. Ini ada dibuktikan dalam surah Al-Imran ayat 159. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah.
Sebagai contoh dalam sirah adalah peristiwa Perang Uhud, di mana Rasulullah SAW mengikut hasil musyawarah dengan para sahabat untuk berperang di luar kota Madinah, walaupun pendapat peribadi baginda adalah untuk bertahan di dalam kota. Ini menunjukkan kepentingan musyawarah walaupun keputusannya berbeza daripada pandangan baginda. Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya syura, iaitu musyawarah, dalam membuat keputusan. Ini adalah satu sunnah yang relevan dalam peranan Muslim sebagai khalifah, di mana musyawarah harus dijadikan prinsip dalam memimpin keluarga, organisasi atau masyarakat. Mengikut sunnah ini, seseorang Muslim bukan hanya membuat keputusan secara pribadi, tetapi mengambil pandangan dari orang lain, memperlihatkan keterbukaan dan sifat rendah hati. Seterusnya, keadilan dan kesejahteraan sosial terhadap golongan lemah. Rasulullah SAW adalah contoh pemimpin yang sangat mengambil berat tentang keadilan sosial dan penjagaan hak-hak golongan lemah. Ini dibuktikan dalam surah An-Nisa ayat 58, yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Dalam sirah, terdapat peristiwa penolakan baginda untuk memberi pengampunan kepada seorang wanita dari Bani Makhzum yang dihukum kerana mencuri. Baginda bersabda, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu ialah apabila seorang yang mulia mencuri, mereka membiarkannya, dan apabila seorang yang lemah mencuri, mereka menegakkan hukuman ke atasnya. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku akan memotong tangannya. Ini di riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan keadilan Rasulullah SAW yang tidak membezakan kedudukan sosial dalam menegakkan hukum. Sebagai khalifah, Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk berlaku adil dalam segala perkara. Keadilan bukan sahaja dalam hukuman, tetapi juga dalam pembahagian rezeki dan layanan terhadap orang lain. Baginda SAW menekankan kepentingan menjaga hak golongan lemah seperti anak yatim, orang miskin dan wanita. Hal ini perlu dihayati oleh setiap Muslim sebagai khalifah dengan memelihara kesejahteraan sosial dan mewujudkan suasana keadilan dalam masyarakat. Penghayatan akhlak dan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan seorang Muslim adalah teras dalam menjalankan peranan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ia meliputi pemimpin dalam keluarga, masyarakat dan juga dalam menjaga hubungan dengan alam sekitar. Dalil dari Al-Quran dan sirah Nabi Muhammad SAW menegaskan bahawa penghayatan akhlak dan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sebagai khalifah amat penting dalam menegakkan keadilan, menjaga amanah dan memimpin dengan penuh kasih sayang. Kehidupan seorang Muslim harus diisi dengan usaha mencontohi baginda dalam setiap aspek, baik dalam kepimpinan maupun hubungan dengan sesama manusia. Dengan mencontohi akhlak baginda dan mengamalkan sunnahnya, seorang Muslim bukan sahaja memperbaiki kehidupan peribadi, tetapi juga membawa rahmat dan kebaikan kepada seluruh umat manusia serta alam. Kesimpulannya, penghayatan akhlak dan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan seorang Muslim sebagai khalifah di muka bumi membawa kepada pembentukan peribadi unggul dan masyarakat sejahtera. Akhlak Rasulullah mencerminkan kesempurnaan moral dan etika Islam seperti sabar, amanah, adil, ikhlas dan rendah hati. Baginda menjadi teladan dalam semua aspek kehidupan, daripada hubungan dengan keluarga, jiran hinggalah kepada pentadbiran negara dan interaksi dengan bukan Islam. Sebagai khalifah, seorang Muslim bukan sahaja memikul tanggungjawab peribadi untuk berakhlak mulia, tetapi juga mengurus dan menjaga alam serta makhluk ciptaan Allah. Dengan mencontohi sunnah Rasulullah dalam kepimpinan, umat Islam mengamalkan sikap adil, bertanggungjawab serta berusaha memakmurkan bumi dengan kebajikan dan kesejahteraan. Kesimpulannya, penghayatan akhlak dan sunnah Rasulullah SAW menjadikan seorang Muslim seorang pemimpin yang bijaksana, bertanggungjawab dan penuh dengan kasih sayang. Inilah asas kepada tugas sebagai khalifah yang bukan sekadar melibatkan kepimpinan luaran tetapi juga pemurnian diri serta kesedaran spiritual yang mendalam dalam menjalankan amanah Allah di bumi. Dengan ini, berakhirlah sudah video kami pada kali ini. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu daripada kelemahan diri kami sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.